lain, dengan non-Muslim. Especially Malaysia ini, mereka juga anak-anak berkawan dengan non-Muslim, dengan Chinese, dengan Indians. Nothing wrong with that. It's good. Cumanya adalah identiti kita kena jelas. With that identity as a Muslim, our next generation, us dan juga next generation must be very, very clear, and we have to carry that all the time. Apa beza kita ini sebagai orang Islam banding dengan non-Muslim? Okay, masuk dalam chat sekejap. Tengok dulu apa kakak-kakak, abang-abang, mak-mak, ayah-ayah punya pointsnya yang membezakan kita ni orang Islam daripada non-Muslims. Non-Muslim. Dr. Ena cakap syahadah, ya, very good. That is the starting point. Ibadah solat, Ami kata 165. Ini kata tauhid dan kepercayaan kepada Rasulullah, very good. Lain lagi? Especially sekarang, kalau kita perhatikan dalam dunia komersial hari ini, bila masuk je bulan 12, yang parah sekali apa? Dekat mall. Ciaza, pergi je mall mana-mana, apa sedang berlaku? Apa sedang berlaku? Dekat mall. Kita pergi mall mana-mana, apa sedang berlaku? Every year, tak. Without ni. Every year. Bila masuk je bulan 12, something happening. Bukan saja bulan 12, yes, celebration Christmas. The Christmas celebration is going to be very, very sebenarnya menakutkan. Especially pada anak-anak. Kenapa? Dia mula secara subtle, secara halus memasuki Christmas ke dalam pemikiran kita, and enjoyful moment. Dengan offer dekat mall, macam-macam offer tadi, kita pun suka pergi, right? Jadi apa yang berlaku? We get carried away with that. Inilah penting, sangat-sangat penting kita jelas identiti kita sebagai seorang Muslim, mukmin, mukhlisin, right? Persekitarannya macam mana. No matter what, environment akan influence kita. Masuk je mall, the first thing kita nampak, apa? Mula celebration mengenai Christmas. Duk tak lama, Chinese New Year punya celebration. Macam-macam lah masuk. Yang bila raya, bila masuk bulan puasa. Jadi kita akan bicara hal tersebut. Sekarang ini, currently the konteksnya mengenai Christianity ataupun Christmas celebration yang sangat aktif. So we're going to be careful. Gonna be careful. Tu dah Kak Zara. Pergi je mana-mana, mall ke apa ke, masuk je terasa dah environment dia macam tu. Sedangkan Kristian berapa persen je kat Malaysia? Nak kira kan? Tapi celebrationnya luar biasa. Seolah-olah kita nampak je sama je semua. Kena hati-hati tu. Right. Yes. The most important thing adalah our belief system. Yang membezakan kita daripada yang lain adalah our belief system. We can eat the same roti canai. Kita boleh sama-sama masuk mallnya, sama-sama, tapi the belief system, that one kena clear. Jadi kita orang Islam, when it comes to bulan, kena ingat ni, dalam sibuk bicara bulan Disember dengan Christmas celebration all, kita kena ingat pada keluarga kita mengenai Rajab, Syakban, Ramadan. Please, please, please. Rajab, Syakban, Ramadan, ini bulan yang mulia yang disebut sebagai bulan haram. Sebut bulan haram. Kenapa? Diharamkan melakukan perkara-perkara yang merosakkan. Termasuklah dulu berperang diharamkan pada bulan ini. Dulu kan berperang secara ini, kan, secara fizikal. Jadi diharamkan berperang pada bulan ini. Sebenarnya apakah cerita di sebaliknya? Bulan yang sangat mulia, gandaannya yang tinggi. Buat amalan pada 3 bulan ini berganda. And it goes the other way around as well. Jangan termasuk ke dalam maksiat dan dosa di dalam bulan ini. Avoid, because ada juga gandaan. Itu kenapa dia sebut sebagai the most important 100 days in a year. Rajab, Syaban, Ramadan, plus another 10 dalam Syawal lagi.
Jadi Syawal, kita dah mula masuk dan jauh lagi, tak lama lagi. Tapi ingat ni, the most important 100 days in a year. Be aware about that. Now, how do we go about this? Bulan Rejab bermula dengan istighfar. Bila datang bulan Syakban, kita berselawat. Istighfar dulu, dapatkan kabel yang power untuk nak buat amalan dalam bulan Ramadan dengan Al-Quran. Now, inilah yang membezakan kita seharusnya daripada non-Muslim in terms of priority, in terms of activities, in terms of focus apabila datangnya bulan-bulan ini. Kenapa? Ini semua merupakan preparation for the next day. The next life, bukan next day, the next life. Al-Quran teman dalam kubur. Di mahsyar kita perlu syafaat Nabi, maka bila kita berselawat Rasulullah kenal umatnya. Dan kita hidup sepanjang tahun itu ada dosa, ada kesalahan, maka kita istighfar. Itu turutannya. Jadi sampaikan mesej ini kepada ahli keluarga kita. Rejab bulan beristighfar, Syakban bulan banyak selawat. Sebab apa? Prepare kabel. Kabel nak apa? Nak masuk nak amalan pada bulan Ramadan nanti, yang mana bulan Al-Quran diturunkan. Mulianya Ramadan kerana turunnya Al-Quran. Mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya kerana apa? Bersama baginda adalah Al-Quran. Mulianya Makkah dan Madinah kerananya seluruh tempat di dunia ini yang Makkah Madinah paling mulia. Kenapa? Kerana Al-Quran diturunkan di situ. Jadi mudah-mudahan kita pun bersama terheret ke dalam orang yang mulia apabila kita juga bersama dengan Al-Quran. Right, move on. Kak Zara, yang singkat itu, nama dia Kak Zara? Unmute. Sama-sama kita semua. Yang singkat itu masa. Jadi 3 bulan tadi, Rejab, Syaban, Ramadan, singkat sangat sebenarnya. Right. Terus, kepercayaan, ya tambah sedar, ya Soleh Wan Farah bertukar hadiah Christmas di office. Semalam ternampak anak bawa balik hadiah Christmas. Oh, ini jaga. Very subtle punya memasukkan elemen ini. So, kena ingat betul-betul. Ya, di Kuching sekarang ni banyak pokok hiasan sambut Christmas. Saya besar, risau tengok cucu ya, ada rasa teruja. Ya, memang tuan-tuan dan puan, ini kena sama-sama jaga. Pergi ke sana, balik kita cerita balik. Kena pasangkan balik. Yes, hari kita pergi nampak apa semua celebration Christmas. Siapa kita? Kita orang Islam. Kita orang Islam. Itu mereka celebrate seperti itu. Okay, yang menipu itu dunia. Terkait dengan keadaan tersebut. Siapa yang pesan? Imam Ghazali. Yang mudah itu berbuat dosa. Sebab itulah kita sekarang dalam bulan Rejab banyak-banyak istighfar sepanjang masanya insya-Allah. Dan yang dekat itu kerana kematian akan muncul. Pastinya muncul. Dan pesan daripada Ibnu Athaillah dalam Tajul Arus, peliharalah usia kamu. Kita dah bicara hal ini 2 minggu lalu dengan kisah wanita dengan 10 anak, ingat sama-samanya 10 anak, 9 dah meninggal, tinggal 1 saja, dan yang 1 ini macam mana mak menjaganya. Dia tatang seperti menatang minyak yang penuh jaga sepanjang-panjang. Maka itulah umur yang kita ada ini, kita jaga betul-betul insya-Allah sama-sama ya. Ad-dinun nasihat, saling menasihati. Dan awal perkiraan permulaan umurnya bila? Apabila kita mula kenal Allah, itulah. Jadi adalah umur kita kenal Allah pada umur 40-an. Walaupun dah hidup 40 tahun, baru bermula dapat manfaat hidup tadi. Sedangkan yang sebelumnya lah merupakan sia-sia. Dan ijad, nikmatul ijad, nikmatul imdad, nikmat kita boleh bersolat, semua tu nikmat yang sangat besar. Okay, just on. Masih lagi maintain setiap kali solat. Kefahaman penting dalam solat adalah temu janji antara kekasih, perjumpaan meningkat darjat, memanjatkan hajat. Now, prinsip utama solat. Ya, bila kita nak solat. Pagi tadi subuh imam baca selain pada doa Rejab, dia baca surah Fajri, dan ayat akhirnya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar. Subuh surah Fajar ayatnya, wahai jiwa yang
nafsu yang tenang, mutmainnah. Ya, iaitu nafsul mutmainnah. Baik, masuk dan cek dulu. Kita lama dah solat. Nah, bertahun-tahun dah solat. So, apakah prinsip utama solat ini? Mari kita sama-sama explore. Wah, dah keluar dulu rupanya. Tanya-tanya tiba-tiba keluar dia. Tak apa. Now, kita satu-satu reverse balik supaya kita dah. Every time kita nak solat, tuan-tuan dan puan, sentiasa ingat prinsip utama solat itu adalah hati kita yang tunduk dengan penuh rasa kehinaan. Ini prinsip utama solat. Mungkin selama ini Islam baka ini, maka solat itu menjadi perkara yang ritual, tak faham ini. Belum faham ataupun tak jelas. So now tuan-tuan puan, sempena bulan Rejab, dengan istighfar yang kita lakukan nanti, mudah-mudahan setiap kali kita nak solat, prinsip utama solat itulah hati kita yang tunduk dengan penuh rasa kehinaan. Penuh rasa kehinaan. Itulah kenapa tajuk kita ni adalah taufitas. Taufitas. Macam mana nak dapat rasa kehinaan ni kalau tak ada taufitas? Kan? Yang kedua, kita dalam solat ada menyebut, recite. Jadi lisan tadi ungkapan apa keagungannya dengan khusyuk. So if we can do this two very nicely, maka datanglah yang ketiga, yang mana bertawajuh segala anggota badan untuk mengagungkannya. Nya tu siapa? Nya tu Allah Rabbul Jalil. Jadi inilah tuan-tuan puan, prinsip utama yang ibu-ibu, ayah-ayah kena pastikan ahli keluarga kita faham ini. Jadi kita tak mahu anak itu solat secara transaksional. Ajar daripada awal lagi anak-anak remaja kita supaya bila dia solat itu dia faham sesungguhnya hatinya yang tunduk dengan penuh rasa kehinaan. Jadi bila anak remaja faham ini, dia buat dengan secara penuh fokusnya. Tak apa, belajar dulu daripada awal. Dan bila kita sebagai orang dewasa ni remind mereka, maka dengan sendiri kita pun menjadi lebih faham. Anything that we can mention, we can talk, apa sesuatu yang kita boleh bicara, maka itu memberi faham kepada kita. Apa yang disebut sebab apa? Barang siapa mengamalkan ilmu yang difahami, insya-Allah Allah Taala akan menambahkannya. Jadi kalau kita dah tahu, kita sampaikan, Allah akan tambah lagi. Jadi biasa-biasakan memberi nasihat agama kepada keluarga kita. Antara paling penting adalah dalam bab solat. The essence of solat adalah hati yang tunduk dengan penuh rasa kehinaan. Yang kedua, bila kita solat adanya lisan menyebut, kan? Maka lisan yang ungkap keagungannya dengan khusyuk. Dan badannya bertawajuh seluruh anggota badan untuk mengagungkannya. Maka disitulah datangnya rukun. Rukun buat, rukun sebut, rukun rasa. Nampak tak? Dia waktu kita sekolah dulu, kata apa? Rukun solat dia apa? 13. Kita pun bilanglah satu. Tapi bila kita dah dewasa ni, ambil dengan kefahaman yang lebih dalam, ambil dia punya foundationnya apa, dan kita kait sana, kait sini, maka makin jelas, makin nampak mudah-mudahan insya-Allah. Wow, dah pukul 8. Tak apa, sikit lagi. Untuk dapat ketiga-tiga itu, maka inilah kita masih bicarakan mengenai 7 ta. 7 ta. Jadi, I keep on reminding 7 ta. 7 ta ni apa? Syaitan akan cuba melarikan kita daripada memahami ini. So, when I keep reminding 7 ta juga reminding to me. Supaya semua kita ini sentiasa ingat, ada 7 ta ni. 7 ta dalam bab apa? Supaya terhasilnya ini. Kaitnya. Terhasilnya terkait ini. Alright? 7 ta itu supaya dapat yang 3 ini. So, bila kita faham prinsip utama seperti itu, dari segi pengamalnya ada 7 ta. Alright? 7 ta. Kenapa? Kerana prosesnya melalui ini. Di sebaliknya ada conscious mind, ada unconscious mind. Dan bila kita buat secara habits, bukan dengan conscious. Itu nak disadarkan. Dan seterusnya rukun sebut juga tak mau jadi habit. Dah biasa dah Al-Fatihah kan, tak mau habit Al-Fatihah dengan tahiyat especially dah jadi habit. Yang naknya apa?
ada rasanya. Ada rasanya, bring it to the conscious level. So to bring it to the conscious level, apa jua yang diungkapkan mesti difahami. Bismillahirrahmanirrahim. Faham ke tak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita faham ke tidak? Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Pause kejap. Allah Akbar. Malik, Raja kepada hari pembalasan. Right? Wah, 83 minit. Satu exercise yang kena buat sekejap. Mesti ni. Saya dah plan nak buat ni. Kena buat juga hari ni. Kenapa? Ini penting ni terkait kepada cara amalan. Baik, kita akan timing, buat timing. Semua buka handphone, set timer. Set timer sekejap. Set timer. Kita akan buat apa? Kita akan sama-sama baca Fatihah. Saya tengok yang kita biasa pace dalam solat. Ada setengah orang bacanya agak lama sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ada setengah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Pak Pian dah senyum dah. Jadi kita ambil yang kebiasaan kita baca speed waktu kita solat. Boleh ya? So mari sama-sama kita cari timing kita. Sebab ada ilmu yang nak saya sampaikan. Tarik nafas semua. Okay, ready? Mulakan. Sila. Yang dah selesai, masukkan dalam chat. Berapa saat tadi selesai baca Fatihah? Cik Azhar, berapa saat? Pak Pian, dah selesai belum? Zulaika 27, Maslin 18. Aini 30 saat. Soleh 30, Suriani 25, Chicken 30. Kak Zara? Rabiah 27. Zara tanpa taus ya, memang taus. Ima. Anti 18. Wah. So Aina 35, Nazatul 15 saat. Right. Okay. Now, it is very important for us to know how long does it take for us to recite Al-Fatihah. Sangat-sangat penting untuk kita tahu berapa jangka waktu kita ambil untuk selesaikan Fatihah. Ingat ni betul-betul. Kenapa? Kenapa ya? Sebab terkait dengan masbuk muafiq. Terkait dengan apa? Masbuk muafiq. Jadi arwah guru saya pesan, dia kata, kalau tak faham ilmu tak masbuk muafiq, solat tak sah. So dalam masbuk muafiq itu bicara fokusnya mengenai Al-Fatihah. Dr. Aslan 30 saat, Pak Pian lebih kurang 27. Right. Jadi ceritanya ni, masa dah pukul 8 minit ni. Saya sampaikan ni. Kuliah kami dengan Qadi Pasimas. Qadi Pasimas. Qadi, Tuan Qadi ya. Qadi ni bukan sebarangan orang lah. Jadi dia keep on stressing about masa yang dikatakan bacaan Fatihah yang sederhana itu adalah berapa? 30 saat. 30 saat. 30 saat. Bacaan Fatihah yang sederhana. Jadi nampak tadi, ada yang 30, ada 27, ada 32, 33. Now, apa kepentingannya ni? Sebab bila kita solat jemaah, kita kena faham status kita apakah masbuk atau muafiq. Fokusnya ke mana? Referensnya ke mana? Kepada bacaan yang sederhana. Itu dalam kitab sebut. Bacaan secara sederhana. Pertanyaannya, berapa lama sederhana ini? Jadi, Qadi itu sebut 30 saat on average. Bila kita faham, kita punya Fatihah 30 saat, maka kita tergolong dalam golongan yang baca Fatihah speednya sederhana. Now, there will be situation imam laju. Imam laju, kita sederhana.
Apa status kita? There will be situation imam perlahan, kita sederhana. There will be situation kita perlahan, imam perlahan. There are also situation kita laju, imam laju. Macam mana nak match ni? Di situlah datangnya kena faham ilmu masbuk muafiq. Kalau tidak, apa berlaku? Umpama muzik dengan dancing tak match. Muzik laju, tiba-tiba dia dancing slow. Pak Pian. Ataupun muzik slow, dancingnya laju. Ah, kan gitu ceritanya. Tak apa, kita bicara minggu depan, dah 88 minit. Yang pentingnya adalah kita nak kesempurnaan solat. Sebab solat merupakan ruh segala ibadah. Jadi antara ilmu yang kena faham, kena tahu adalah ilmu solat itu yang kena tahu jelas adalah masbuk muafiq. Bila masbuk muafiq terkait kepada bacaan Fatihah sederhana. Jadi sederhana itu bila kita dapat pagi ini 30 saat. 30 saat bacaan yang diperlukan untuk selesai Fatihah, masa yang diperlukan untuk baca Fatihah oleh bacaan yang sederhana. So there are people who need 45 seconds. There are people who just less than that. Jadi how do we match these two? Kita bicara secara detail lagi ke depan insya-Allah. Right? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan semuanya ada manfaat. Pak Pian, tajuk kita adalah Taufitas. Jadi belum masuk saya itu. Belum masuk ke sana. Tak apa. Jadi mudah-mudahan ada manfaat kita pada pagi ini yang sama-sama kita dah jelas kurang-kurangnya mengenai Fatihah tadi untuk diamalkan. Dan bulan ini bulan Rejab, amalkan apa tu istighfar Rejabnya sama-sama dan saling kita doa mendoakan. Jadi saya kira setakat itu dulu pagi besok dengan Coach Faizi. Terima kasih kepada semua sudi bersama kami dan kalau boleh, bukan kalau boleh, let us mari kita sama-sama forward linknya kepada sahabat-sahabat kita supaya mereka juga boleh join MBC ini. Mereka juga dapat manfaatnya. Boleh forward the link bila dapat pagi-pagi itu supaya lebih ramai yang dapat ilmunya insya-Allah. Saya kira sekian dulu pada pagi ini. Terima kasih banyak kepada semua kerana sudi bersama kami dalam MBC dan semua ini tak lain tak bukan kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita nikmati nasyid. Silakan apa tu sahabat kita Afika, silakan denangkan nasyid untuk kami menikmatinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.